Suami jangan ego. Buat salah, minta maaf. Tetapi orang lelaki ni satu je perangai dia. Dia kalau dah minta maaf, itu dah. Jangan panjang-panjangkan lagi. Aku dah minta maaf. Cukup. Itu orang lelaki. Faham perempuan? Dia tak suka panjang-panjang cerita. Abang minta maaf. Walaupun bukan salah dia, abang minta maaf. Atas apa yang abang lakukan. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada Al-Fadil, Tuan Pengurusi acara, Tuan Imam, Tuan Pengurusi Masjid, Tuan Imam, barisan Tuan Kuasa, penggerak aktiviti masjid, seluruhnya pemimpin-pemimpin tempatan semua peringkat yang berkesempatan hadir, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini Allah izinkan kita untuk bersama-sama di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tajuk kita pada malam ini kunci keluarga first class. Tak tahulah first class ni apa kan? First class ni kebiasaannya orang kaitkan first class, business class. Yang kalau naik kapal terbang ni kategori yang bagus-bagus lah kan. First class ni lagi bagus daripada business class kan. Dan kalau kita nak ambil degree pun, first class degree itu lagi bagus daripada second class degree. Jadi makna first class ni makna kita anggapkan sebagai apa yang disebut sebagai yang terbaik. Jadi nak wujudkan yang terbaik ni tak ada. Terus tak ada cara lain tak ada cara lain melainkan tiga perkara. Yang pertama, tidak ada jalan lain untuk mewujudkan keluarga yang terbaik, keluarga bahagia first class ini. Yang pertamanya dengan cara Islam. Itu saja. Tak ada cara lain. Sebutlah macam mana pun, mestilah cara ikut syariat Islam. Itu pertama. Yang kedua, tidak ada pasangan yang mengenali pasangannya, melainkan itu adalah proses berterusan. Itu kedua, poin yang kedua. Maknanya, itu sebabnya kalau selepas 20 tahun, 30 tahun pun kita boleh dengar orang lelaki cakap, aku tak faham betul dengan bini aku. Orang perempuan pun masih boleh sebut lagi, apa nak jantan ni pun aku tak tahulah, dia kata. Laki aku ni apa lagi dia nak? Masak ni dah, ada je benda tak puas hati, contoh. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Basic lah. Basic tiga perkara yang selalu saya sharekan dekat dalam ceramah saya lah. Tapi yang pertama tu ikut syariat Islam. Sebab apa juga? Islam ni adalah ad-din, the way of life, cara hidup. Itu sebabnya bila sebutkan tentang cara hidup, makna semua dah ada dalam Islam. Complete, syumul, menyeluruh. Semua ada. Daripada lahir sampai mati. Semua termasuklah dalam bab perkahwinan. Termasuklah dalam bab-bab kita bermuamalat. Termasuklah bab kita dalam bermasyarakat, dalam bab perundangan dan sebagainya. Semuanya lengkap dalam Islam. Tinggal lagi nak buat ke tak nak buat, itu tuan-tuan. Kan? Contohnya, kalau orang tanya macam mana nak kaya, macam mana kita nak murah rezeki, macam mana dah ada formula Islam. Formula ekonomi Islam yang paling baik sekali adalah ZAKAT, zakat. Kalau semua orang keluar zakat, tak ada masalah. Orang yang miskin mesti boleh dibantu. Masalahnya, orang Islam sendiri mempertikaikan zakat. Kan? Kadang-kadang ada orang Islam sendiri tak nak keluarkan zakat. Walaupun hanya 2.5% sahaja. 2.5% sahaja. Bukannya 25%. 2.5% sahaja daripada harta kekayaan kita dikeluarkan untuk zakat. Itu pun kita pertikaikan. Kita fikirkan banyak kita nak keluarkan daripada 1 juta atau 2.5%. Nak dibandingkan dengan yang masih banyak ada dengan kita, kita fikirkan yang banyak kita keluarkan. Itu masalah kita. Yang banyak kita dapat, kita tak nak fikir. Macam itulah.
Kan? Bukan orang sini lah, orang tempat lain. Jadi macam itulah juga kan. Dalam kehidupan kita berumah tangga ni, tanda mudah untuk mengesan wujudnya nilai kebahagiaan, wujudnya nilai kasih sayang adalah dengan terserlah sifat lebih banyak memberi berbanding menerima. Itu basic. Dalam rumah tangga, memberi lebih baik, lebih banyak daripada menerima itu adalah basic untuk bahagia. Berlumba-lumba memberi. Sebagai suami berlumba memberi kat isteri, isteri berlumba-lumba memberi kat suami, anak berlumba-lumba memberi dekat mak ayah berlumba-lumba memberi kat anak-anak. InsyaAllah, settle. Saling memberi. Itu sebab tabung banyak malam ni. Kan? Banyak, bernombor-nombor tabung tu saya tengok. Kan? Sebab apa? Lagi banyak tabung, lagi banyak basic nak bahagia. Lagi banyak bagi. Suami nak bagi. Suami nak bagi tu. Suami nak bagi ni. Suami. Yang isteri pula nak masak apa ni? Abang suka lauk apa ni? Abang yang balik lambat tau. Hari ni ada lauk istimewa. Lauk apa? Balik je lah. Siap dah. Ada je benda je nak bagi. Kadang suami datang. Nah abang, kopi lah. Ada kopi pula. Suami tak jangka pun petang tu ada kopok leko Terengganu. Contoh, bayangan. Ini yang kadang orang perempuan ambil ringan ni. Sebenarnya. Betul cakap ni. Suami kadang kita nampak benda tu kecil. Kadang duduk kat rumah. Tu sebab suami suka duduk rumah. Ni jangan tak suka duduk rumah. Sebab apa pun tak ada. Kan? Baik aku lepak dengan member aku. Sana sedap kau bisa. Belinya tidak, bawa balik tidak. Tu sebab apa dia suka makan kat sedap? Sebab bininya tak masak. Bila buat rumah bukan main lagi. Dapur nak besar. Dapur dia nak lapang. Oven, microwave, semua ada. Berapa kali kau masak tu lagi kau kat situ? Cuba tanya balik. Daripada kadang kalau guna oven pun, guna microwave pun nak memanaskan makanan yang bungkus malam tadi beli kat kedai. Cek balik. Itu sebab memberi, berlumba-lumba memberi daripada menerima. Tak ada siapa yang tak gembira menerima. Tetapi kalau dia nak banyak terima, dia kena banyak memberi. Nak kaya tapi modal tak nak keluar. Nak kaya, sedekah tak nak, macam mana? Kan? Kita nak bagi siapa murahkan rezeki kita. Kita nak bagi siapa? Kita minta Allah murahkan rezeki kita. Tapi kita modal tak nak keluar. Sedekah tak nak, apa tak nak. Bila tengok korban ni, nantilah. Kan, hari korban kan. Nantilah, maka nak masuk berapa bahagian. Nantilah, belum ada rezeki lagi. Ngam. Satu bahagian pun tak dapat dah. Tak dapat dah. Contohlah kan. Cuba tanya orang, kenapa orang tu dekat satu kampung tu setiap tahun keluarga dia mesti masuk bahagian? Apa sebab? Sebab keluarga tu dah rasa nikmat ni bila masuk bahagian tu. Tu cerita dia. Siapa yang rasa duit yang tak cukup, cuba cek balik. Bila last kau sedekah kat dalam tabung masjid ni? Cuba cek balik. Kan? Banyak betul masalah kat rumah aku ni. Bila last kau sedekah bagi kat bini tu? Contoh kan? Kita dapat duit upah lah. Contoh ada duit upah tolong kawan. Buat wiring sikit kan. Dapatlah RM70. RM70 tu balik. Ambil tangan isteri. Ambil RM70. Ni abang buat wiring tadi. Kau tengok macam ni happy orang perempuan. Walaupun tu last kali dalam tempoh 30 tahun perkahwinan. Kau bayangkan dia punya happy lepas tu. Wah, macam tu. Ni cakap betul. Kawan-kawan, kadang-kadang ada suami ni perangai dia. Dengan kawan-kawan dia boleh belanja makan. Satu kedai dia boleh belanja. Tapi bini dia satu kali pun tak pernah. Tolong ni, orang yang tak kenal semua belanja. Tapi saudara mara tak pernah belanja. Kadang-kadang. Kan? Bukan orang sini. Saya tahu orang sini semua diajak ni. Tempat lain. Zimbabwe dan Burkina Faso. Kan? Macam tu juga orang perempuan. Kan? Jadi tahu suami ni Zam, apa dia perbuatan memberi. Perbuatan memberi tak semestinya bagi barang. Orang perempuan. Tak semestinya bagi barang. Tapi apa dia? Belayan pada suami. Tu dia. Sian abang. Abang penat abang terus tarik kaki dia. Zrap, buh minyak. Tonyo. Tengok. Kaki. Kan, kat ujung kaki tu. Ni syurga saya ni. Suami isteri tu cakap. Nampak? Iya, bila kau biarkan kaki suami kau tu, kau biarkan suami kau tu, kau jangan main-main. Sampai satu tahap akan ada orang lain yang menghargai kakinya itu. Ini cakap betul. Contoh. Betul. Kan, contoh macam tu lah.
Ataupun masak, benda simple-simple aja. Kan? Ataupun tiba-tiba lah petang tu ada kerang rebus. Ya Allahu Akbar. Sekarang jangan beli kerang lambak yang dekat pasar raya tu. Macam ngunyah getah. Kan? Iya benda. Kadang-kadang kita fikir benda yang susah-susah. Kan? Yang lelaki ni nak simple-simple lah. Kadang buat ikut, bang, air bujang aja bang. Air bujang, nampak? Bagi cawan, bang, minum bang. Ya Allah, contoh tahu je bang dah lama tak minum kopi O. Cik. Ni air kosong je saja ya nak lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bahagia suami tu. Iya. Suami balik sayang. Ni ada apa tu bang? Ni kebetulan abang nampak lawa pula brooch tu. Kan saya pakai tudung yang apa tu kan. Ni brooch ni tak tahulah kalau tak cantik. Mana boleh tak cantik. Dah abang beli tu cantik lah tu bang. Makasih tau bang. Abang jangan belilah tau. Jangan beli lagi dah kau brooch ni. Nampak dah banyak sangat lah. Kan? Susah abang aja. Tapi dia hargai. Contohlah. Ya. Hakim Hiram radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, maka mulailah untuk orang menjadi tanggunganmu, dan sedekah paling baik adalah daripada orang yang sudah cukup untuk keperluan dirinya, maka sesiapa berusaha memelihara dirinya, Allah SWT akan memeliharanya, dan siapa berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari. Maknanya dalam ayat tu, mulailah untuk orang yang menjadi tanggunganmu. Tangan memberi lebih baik daripada menerima, mulakan dengan tanggunganmu. Siapa tanggungan kita? Isteri, anak-anak. Kan? Dan sedekah paling baik adalah daripada orang yang sudah cukup untuk keperluan dirinya. Tu sebabnya orang perempuan jangan pertikaikan. Baru-baru ni ada satu kes mahkamah. Orang perempuan tu filekan ke mahkamah. Ada satu pasangan suami isteri ni, bapa mentuanya cakap dengan anak perempuannya. Memang dia ni masalah kalau duduk serumah, tuan-tuan dan puan-puan. Bila mak bapak ni duduk di satu rumah, dia membetulkan anak ni bila menegur. Ingat, bila anak kita dah kahwin, dia ada sistem dia sendiri. Kita hanya jadi penasihat saja mak ayah ni. Bila ayah ditegur oleh anak, atuknya marah. Kau jangan marah cucu aku tu. Biarlah dia macam tu. Apa masalah kau? Akhirnya benda ni berlanjutan. Suami ni makan hati. Dan sampai satu tahap, seorang bapa bagi tahu pada anak perempuannya, sebelum ayah mati, ayah nak sangat tengok kau bercerai dengan suami kau. Bapa mentua yang buat macam ni, dia sama subahat tak masuk syurga, tuan-tuan. Ingat tu. Lepas tu, dia buatlah tuntutan fasah, pergi mahkamah. Suami saya bagi saya duit belanja tidak mencukupi, tak bertanggungjawab, dia kata. Suami saya bagi saya duit RM100, RM200 saja sebulan. Mana cukup? Dia kata. Sebab-sebab tutup fasah. Yang kedua, selalu keluar malam balik pagi. Dia tutup macam itulah. Bayangkan. Sampai di mahkamah, menangis suami ni. Suami ni cuba mempertahankan rumah tangga. Dia kata dia cuba sabar. Setelah 10-11 tahun berkahwin, dia kata. Dia cakap apa? Pertama, 100 betul saya bagi 100, betul saya bagi 200. Tapi setiap kali kalau dia nak beli barang dapur, saya bagi. Kalau tak, saya yang beli barang dapur. Cerita. Duit kereta saya tak nak sebut jenama dia. Sebab jenama tu tak taja camah kita malam ni. Duit keretanya RM700 sebulan pun bayar. RM700 kereta tu nama isterinya. Tolak gaji suami. Suami pergi kerja naik motosikal. Tapi sanggup tolak gaji untuk kereta isteri. Bayangkan. Kemudian apa lagi? Duit rumah, loan rumah. Bulan-bulan tolak gaji suami. So apa masalah yang kau tuntut ni? Makan hasutan bapak ni. Bapak mentua ni. Bapak dia. Suami menanggung. Bayangan suami setiap tahun, tuan-tuan, 5 tahun berturut-turut berhari raya sorang-sorang ke rumah sebab tak nak balik kampung, tak nak orang tanya dia mana isteri, mana anak-anak kau. Setiap kali ajak, jom kita beraya rumah abang nak, kampung abang nak. Langsung bawa anak-anak semua pergi rumah abang mentua, balik kampung sana. Setiap kali balik, suami ni mengadulah. Suami ni balik, bawa sayur, bawa ni siap siang ikan. Aku tak tahulah kalau ada suami kat situ je ni. Kat sini.
Saya sendiri pun tak buat tuan-tuan. Makan je. Bawa balik, dia kata kalau tak siang kan nanti isteri dia susah nak masak. Dia dah siap siang ikan tu. Daging tu dah siap potong-potong kat rumah. Allah baik je. Tapi dah isterinya merasakan tu tak mencukupi. Dah hari-hari ada syaitan rajim tu menghasut kat kepala dia. Kan? Kau bercerai, kau bercerai, kau bercerai, kau bercerai, kau bercerai, kau bercerai. Akhirnya dia filekan juga. Bayangkan suami yang menangis bila isteri tu filekan. Sedangkan suami ni. Dan suami ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, punyalah nak mempertingkatkan taraf hidup ni. Sambung belajar. Buat degree. Sambung naik degree, nak buat master. 3 tahun cuti dengan gaji. Dengan gaji. Gaji dia jalan. Sampai grad. Saya kata, macam mana? Isteri kata apa? Sambung belajar. Tahu pun tidak isteri ni. Bayangkan tuan-tuan. Banyak kes berlaku. Tu sebab sekarang ni, dalam kes dia tu memberi. Saya cakap dia sabar. Ada rezeki lain Allah Ta'ala bagi. Tu dia. Tentang apa jadi pada nasib dia, tunggu dalam ceramah yang akan datang. Saya akan share. Maknanya kena panggil lagi lah tu. Kena panggil lagi. Kan? Iya tuan-tuan. Saya tengok macam-macam. Bukan semua benda yang kita tengok tu kan. Banyak benda-benda pelik. Hari-hari menghadap benda-benda macam tu. Ada yang isteri kena pukul. Hari-hari kena pukul. Suami dia siap cakap tu. Aku ni tak semayang, elok je kaya banyak duit. Engkau semayang tonton hari-hari. Miskin, hidup susah. Dia sepak bini dia semayang. Ada tu kan. Kan? Tu sebabnya, ni dalam ni, kita tengok. Berusaha memelihara dirinya, maka Allah akan memeliharanya dan berusaha mencukupkan dirinya. Allah Ta'ala akan cukupkan untuk dia. Maka tu sebabnya kasih sayang sesama manusia tidak akan lahir melainkan terisi nilai keimanan kepada Allah kerana ia berjalan seiring. Siapa yang akrab dengan Allah Subhanahu Wa Taala maka dia akan intim dengan manusia. Kerana maksud berkasih sayang adalah individu boleh memberi dan menunaikan hak. Bukannya bersikap sekadar mahu menuntut hak. Ingat tu. Menuntut hak, saya nak tu, saya nak ni, saya sepatutnya dapat ni, saya sepatutnya dapat ni. Tapi ada isteri yang tak dapat tapi bahagia. Duduk susah, rumah kecil. Abang, saya faham, abang tak mampu. Tapi saya selalu doa mudah-mudahan murah rezeki. Suami ni menitis air mata tengok isteri dia sanggup bersusah kerana dia. Dia bekerja rajin-rajin. Isteri doa, suami kerja rajin-rajin. Dan akhirnya bila rumah tu siap, dia kata, sayang, abang nak bawa sayang tengok hari ni ada hadiah yang penting untuk sayang ni. Apa dia? Tutup mata, tutup mata. Cik. Rupa-rupanya dia bagi rumah baru. Walaupun rumah tak sebesar mana, ini rumah kita sendiri sayang. Cik. Dapat kunci, dia pun bagilah kunci. Wah, nampak? Rumah-rumah kecil je, 60 kali 18. Tak adalah panjang sangat, tapi 2 tingkat. 3 bilik. Bila dapat tu dia akan bersyukur. Syukur Allah bagi lagi. Yakin dengan surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kan Nabi tahu. Bersyukur Allah Ta'ala lipat kali gandakan. Dia bukan macam kita manusia. Manusia ni kau tolong aku bagi. Kau tak tolong aku tak bagi. Itu kita. Tapi Allah lain. Allah bagi kita. Kalau syukur Allah lipat gandakan lagi. Takkan kita tak percaya. Maka lagi kita bagi. Sebab syukur tu salah satu tanda syukur adalah kita memberi. Itu juga tanda syukur. Kita ingat orang susah. Kita masukkan duit dekat dalam tabung tu. Sebab kita ingat ada orang memerlukan. Itu sebenarnya. Kita bukan hanya menuntut hak, tapi kita memberikan, menunaikan hak. Kadang suami ni nampak, isteri nampak suami kan. Abang, nah ambil ni RM50 lah. Kenapa? Kesian abang. Apa pula? Saya tahu abang tak ada duit kan. Saya dah tinjau dah wallet abang malam tadi. Duit tak ada. Sebenarnya bini tu tinjau dengan harapan bolehlah. Ambil dan selai 2. Tengok suami selai pun tak ada. Lah, kesiannya abang. Lepas tu ada pula satu kertas terlipat dekat kad ATM dia tu. Baki setakat ni. Dia dah tulis kat situ. RM18.30. Sedangkan tu memang suami dia saja letak. Supaya dia tahu, dia target-target bini dia tinjau ni. RM18.30. Kesiannya suami aku ni bang.
Ni ambil RM50. Lah, apa dah pula? Kesian abang pun tak ada. Abang jangan bang. Abang ambil abang buat duit minyak motor abang. Tak apalah saya. Abang, kalau abang sayang saya ke tak? Wah, itu yang mahal tu. Abang sayang saya tak? Kalau abang sayang, abang kena ambil. Isilah minyak motor abang. Ni kalau isi minyak motor melempah ni. Abang, bawa dah belanja balance tu. Isi minyak motor. Dan suami dah sebut dalam kepala, ini dengan tahap isteri aku boleh bagi aku kena bagi sesuatu untuk isteri aku. Berlumba memberi. Nampak? Ya. Dalam melayari bahtera rumah tangga, tidak cukup sekadar menyediakan nafkah seperti menjaga makan minum atau menyediakan keperluan bersifat material. Rumah tangga mestilah berada dalam suasana rahmah, iaitu berkasih sayang. Suami isteri saling menjaga hak, barulah hak dan rumah tangga akan dipenuhi. Berkasih sayang. Tingkatkan, naikkan semangat berkasih sayang tu. Pakai lawa-lawa dalam rumah. Ini macam mana kembang kat luar, macam tu juga kembang dalam rumah. Macam mana? Kan? Pakai telekung 24 jam. Tengoklah, kan? Apa yang suami kita suka? Tanya, abang suka sepakai apa? Kalau suami kata, abang memang suka tengok kau pakai telekung. Tak apa, pakai telekung. Kan? Pakai. Dan suami pun sama. Yang suami kadang kat rumah gemar, pakai kain plekat semata-mata. Baju, tak pakai protection. Tak ada. Kain plekat semata-mata. Berangin, dia kata. Senang. Iya. Suami isteri ni, suasana tu berkasih sayang. Panggil tu pun panggilan manja. Tengok isteri Nabi panggil Nabi macam mana, Nabi panggil isteri Nabi macam mana. Ya Humairah, wahai pipi kemerah-merahan. Kita pun macam tu lah. Isteri pun panggil suami macam mana. Macam mana isteri Nabi panggil Nabi? Ada apa ya Rasulullah? Maknanya pangkat Nabi dia panggil. Kita janganlah panggil pangkat kerja suami kita. Suami kerja kat kawasan industri tu, apa cerita wahai operator pengeluaran, jangan macam tu. Kau cek pasal nama tu. Kan? Tak adalah, maknanya janganlah sebut jawatan dia, sebut ada jawatan dia dekat rumah. Boleh. Ada apa wahai suamiku? Steady. Macam ada sahabat saya, Ustaz Haji Nur Azami alias. Dia ni bekas Timbalan Mufti Negeri Sembilan, sekarang ni imam besar dekat Masjid Besi kat Putrajaya. Dia panggil isteri, dia tak panggil. Along, saya datang malam ni, saya bawa pemaisuri saya. Pemaisuri itu mana isteri dia? Ada apa wahai pemaisuri hati abang? Hoi, cuba kita try malam ni. Jom. Assalamualaikum wahai pemaisuri hatiku. Nak mampui abah kan itu. Kan? Dia mula telefon anak-anak. Kau balik, semua balik. Ayah kau dah nampak tanda dah, baik kau balik. Itu masalah perempuan ni. Bila suami berubah, kau cakap buang tabiat. Bukan buang tabiat, buang tabiat lama, nak ganti tabiat yang baru. Itu sebenarnya. Ya? Patut kena support lah. Bila suami nak pergi kerja, hantar sampai pintu. Ini tak. Abang nak pergi kerja ni, pergilah. Kau sibuk dengan Candy Crush kau. Kan? Pergilah hantar suami. Tak pun tolong. Ni saya tolong angkatkan abang. Abang, minumlah sikit. Bawa sampai depan pintu. Abang minum. Oh, bayang aku buat gaya tu pun kau dah bayang dah kemesraan tu. Itu belum betul-betul buat. Cuba buat. Abang tak nak minum kan? Tak nak buat air sampai bila. Yelah, abang minum. Bismillahirrahmanirrahim. Memang tak feel kosong ni. Dah cuba dah kan? Tapi dah saja. Dekat masjid mana tu kat Pulau Pinang? Bukan Pulau Pinang tak. Masjid apa tak saya pergi? Lupa dah saya. So sebut kopi OIS dapat. Tapi saya tak sebut lah ni. Contoh je. Kan? Jadi makna kata, kalau kita tengok, maknanya memberi tu. Sekali lagi, memberi ni adalah poin yang paling besar sekali. Kan? Contohnya, isteri perlu ada sifat ketaatan dan kesetiaan pada suami. Jangan ada orang ketiga dalam rumah tangga, termasuk membawa masuk orang tidak disukai suami ke rumah, mahupun bercakap hal pribadi di media sosial. Jangan. Media sosial hati-hati, kena kontrol.
Itu sebabnya segala unsur sama ada kebaikan maupun kejahatan dalam diri seseorang dapat dikesan melalui kelakuan di rumah, seperti jika baik terhadap keluarga termasuk pasangan dan anak, sikap sama ditampilkan dalam kerjaya serta kejiranan. Maknanya baik dengan semua. Kita ni kena jaga betul-betul. Suami mana dia tak suka, jangan bagi masuk. Nampak? Orang perempuan minta izin. Seperti mana kalau kita tengok dalam khutbah terakhir Nabi kata apa? Seperti mana apabila telah telah menyempurnakan hak kamu, maka kamu jangan sekali-kali membenarkan orang-orang yang tidak suami kamu sukai masuk ke dalam rumah kamu. Maknanya orang nak masuk rumah pun minta izin, kita nak keluar rumah pun minta izin orang perempuan. Ya. Ini tidak. Suami keluar ya, gang. Line clear. Kau datang weh, bawa segala katalog yang ada. Datang. Kan? Jangan. Jangan. Minta izin suami. Satu lagi, keluar rumah. Abang, saya rasa nak pergi beli sayur sekejap. Boleh tak? Pergilah. Cakap beli sayur tak usah lah. Abang okey, abang faham. Malah nak beritahu juga. Kan tak beritahu abang kan. Mana tahu abang tengok-tengok sentak dekat rumah. Yelah. Pergilah. Macam tu. Abang, ni ada orang datang ni. Siapa? Mak abang nak bagi masuk tu. Mak aku tu, kau bagilah masuk. Tak, memang betul. Kena minta izin suami. Bang, ni adik abang tu bagilah masuk. Setiap orang sampai kat pagar rumah dia tanya suami dia. Macam ni lah, abang dah WhatsApp dah senarai yang dibenarkan masuk. Kau tanya lagi, kau tahu senarai tu. Nampak tak? Nak keluar rumah minta izin. Orang nak masuk rumah pun minta izin suami. Tapi bab keluar rumah yang tak perlu minta izin, contoh rumah terbakar. Kuih dah bomba tu ngelak kau keluar kak. Dulu dapat izin lagi. Jangan kau keluar kak. Kau keluar kak dengan bomba-bomba tu kan rontung sekali. Baik kau keluar. Ya? Tu. Itu dalam keadaan darurat, tak salah minta izin. Dah keluarkan begitu. Abang, rumah kita terbakar. Saya minta maaf tu abang. Saya keluar tak minta izin. Kau tahu tak rumah dah hangus dah tu. Kau memang kat luar dah sekarang ni. Kan? Macam tu lah. Kan? Bagaimanapun, jika di luar rumah menampilkan banyak kebaikan, tapi tidak berbuat demikian dengan keluarga, maka orang itu bukan insan berakhlak. Kadang-kadang ada orang baik dekat luar. Baik dengan jiran-jiran, baik dengan kawan-kawan pejabat. Bagus betul. Tapi kat rumah tak sama sekali. Dia ni suka tolong orang. Orang susah memang dia banyak tolong. Tapi family sendiri tak tolong. Macam seorang suami, kita nak semayang ni. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillah. Bang. Apa dia? Ni abang, kainnya berat lah bang. Boleh tak bang nak bawa abang tolong angkat sampai ke depan, nak sidai kain. Tengah panas ni. Kejap lagi tak boleh ke abang semayang dulu? Boleh? Alah, sekejap je. Seorang suami, pergilah tolong sekejap. Sekejap je angkat, letak. Dah abang semayang dulu Okey. Masih tahu bang? Macam tu. Kalau ni, hantarlah, angkatlah sendiri. Allahu Akbar. Suami yang isteri angkat tadi terjatuh. Berdosa suami. Sebab kita ni kena lindungi dia. Tapi orang perempuan, bila suami dah tolong, hargai. Abang ni berat lah bang. Yelah. Angkat sampai sini ya. Okay. Dah halang-halang angkat tu bang. Sidai lah sekali. Kau jangan macam tu. Kawan tu nak semayang. Kan. Bagi abang semayang dulu. Kejap lagi kita sidai sesama Memang hari tu suami baca panjang betul ayat ni. Memang tak ada ni tolong sidai. Kan. Ya tak, Nabi sendiri pun bila waktu lapang, Nabi sendiri akan bantu isterinya untuk buat kerja-kerja rumah. Dan Nabi sendiri di rumah, Nabi tidak pernah membebankan isterinya untuk perkara-perkara yang Nabi boleh buat sendiri. Jahit baju yang koyak, Nabi jahit sendiri. Bancuh air pun Nabi bancuh sendiri. Kalau Nabi pun nak minta isteri dia, Nabi minta dengan penuh mesra. Boleh tolong abang? Boleh tolong aku? Kau buatkan air. Dia kan cakap dengan baik. Macam itulah suami kena ingat. Tanggungjawab orang perempuan di rumah hanya dua sahaja. Melayan suami dan melahirkan anak. That's all. I repeat. Orang perempuan salin tak ni? Tanggungjawab orang perempuan di rumah hanya dua saja.
Iaitu melayan suami dan melahirkan anak. Itu sahaja. Selain daripada itu, semua tugas suami. Oh my. Basuh kain, sidai kain, lipek baju, komeh rumah, santal bilik air, membesarkan anak, tengok anak buat homework, masak, beli barang dapur. Semua tugas suami. Yang paling tak puas hati yang sana kat dinding. Dia banyak fikir, pahal pula. Balik kau perempuan ni. Bang, perasan tak yang sudah buat cerita tadi yang pasal tu? Tanggungjawab perempuan tu. Apa bang? Dua je kan? Apa dia? Abang time tu yang bantal lelap tu tak perasan dengan Tetapi kebanyakan wanita sebagai suri rumah, dia dengan penuh rela hati menanggung tugas suami. Buat kerja-kerja ini untuk suami. Dan orang perempuan buat lebih baik daripada suami, maka orang lelaki kena hargai perempuan ni. Tu sebab orang lelaki salah. Ini kan kerja kau. Kau buatlah. Wah, aku punya gaya macam Samsul Yusof dah sekarang. Dia punya gaya lah dah tu. Kan? Tak, dia punya gaya tu kan. Itu kan kerja kau, bukan kerja aku. Bukan. Salah. Kalau kita sedar, ya Allah, ini kerja aku sebenarnya, tapi isteri aku buat. Maka kita cakap ke isteri kita, terima kasihlah isteri abang. Abang sendiri pun tak boleh buat macam ni. Terima kasihlah kemas rumah ni. Terima kasih ya Allah, lipat kain semalam berterabur, hari ni dah bersih. Sampai pukul 3 pagi tau. Dah lah kerja banyak. Okeylah, malam ni kita makan kat luar. Ya ke bang? Orang perempuan dia dengar makan luar tu seronok. Wahal suami dah bentang tikar luar rumah. Suami lo yang buruk tahap gaban tu salah. Abang ni kau setakat kat luar tu tak ya? Yalah, jom kita makan. Kita makan dekat Sungai Dua. Char kway teow telok basuh. Tak tahu siapa basuh pun tak tahu. Saya semenjak tengok char kway teow telok dibasuh tu, saya pergi kedai mamak tu, saya try lah. Mamak, ni telur basuh tak? Sudah. Pagi tadi sudah mandi 2 kali. Lah. Naik goli pula kan. Salah faham pula mamak ni. Payah betul lah kan tuan-tuan. Tak boleh tuan-tuan. Bahasa tu kat sini je boleh pakai. Kat sana tak boleh. Dia salah faham lah tuan-tuan. Dia salah faham. Jadi akhlak baik maknanya bukan hanya dekat luar rumah. Dalam rumah pun dia baik. Kan? Kalau dalam rumah baik, dekat luar tak berapa baik tu jarang jumpa lah. Jarang. Mungkin adalah 1-2. Tapi ramai orang kat luar. Daripada kawan-kawan, dia tak berkira. Dia tolong sana, tolong sini. Tapi kat rumah berkira semua. Kan? Sanggup berhabis kadang-kadang. Untuk orang lain. Akhlak baik umpama pohon berakar dan berbuah dengan akar bagi akhlak ialah akidah. Manakala pohonnya adalah ibadah. Maka, apabila suami melakukan kesalahan dengan mudah akan meminta maaf sekaligus petanda wujud kelembutan melahirkan kasih sayang. Suami jangan ego. Buat salah, minta maaf. Orang lelaki memang saya yakin. Saya tengok muka orang lelaki dalam masjid ni memang sangat lembut lah saya tengok. Dia mudah minta maaf. Tetapi orang lelaki ni satu je perangai dia. Dia kalau dah minta maaf, itu dah. Jangan panjang-panjangkan lagi. Aku dah minta maaf. Cukup. Itu orang lelaki. Faham perempuan? Dia tak suka panjang-panjang cerita. Abang minta maaf. Walaupun bukan salah dia, abang minta maaf. Atas apa yang abang lakukan. Okey? Orang perempuan. Tapi orang perempuan, dia minta maaf. Saya minta maaf tu abang. Tapi abang tahu kan kenapa saya buat ni. Dia nak explain juga lagi tu. Mustahak pada dia. Tu kita dengar je lah. Dengarlah orang perempuan ni. Kan? Kemudian antara tanda keluarga hidup dengan pengisian akhlak adalah wujudnya ulfah, yakni kelembutan dalam diri. Kelembutan dalam diri. Kita berlemah lembut. Kita bertolak ansur. Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya jika Allah menghendaki kebaikan bagi sebuah keluarga, maka Allah akan memasukkan kelembutan kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad. Berlemah lembut, bukannya semua keadaan kita nak keras. Anak tak semayang, kita tak marah. Kan? Benda-benda lain pula kita marah. Kan? Contohnya lah. Jika wujud kelompongan dan kekosongan dalam rumah tangga, suami isteri perlu melihat semula bagaimana ibadah kepada Allah, seperti apakah solat sudah dilaksanakan dengan baik dan sempurna. Jika didapati tiada masalah dalam ibadah, cuba nilai pula aspek akidah. Apakah ada persoalan akidah berhubung iman maupun keyakinan yang belum selesai dalam rumah tangga. Kita cek balik. Antara menyebabkan konflik rumah tangga yang terdapat diselesaikan adalah dibelenggu dengan sindrom penafian. Ada yang mengelak daripada masalah dengan menyifatkan hubungan rumah tangga dalam keadaan baik dan terkawal, sedangkan apa yang terjadi cuma hal perkara-perkara yang banyak yang masalah tu dianggap sebagai remeh, sedangkan masalah itu ada. Itu sebabnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rumah tangga ni merupakan satu bentuk organisasi. Itu sebab kalau kita kata institusi keluarga, apa maksud institusi? Struktur mekanisme yang menjalinkan kerjasama antara fungsi di antara ahli-ahli organisasi. Kalau saya ulang balik, belum tentu sama bunyi. Saya ulang balik. Institusi keluarga maksudnya struktur mekanisme yang menjalinkan kerjasama di antara fungsi di antara ahli-ahli organisasi. Maknanya, setiap ahli dalam organisasi keluarga itu kena function, barulah namanya institusi keluarga. Kalau ada yang tak function, dia tak nama institusi keluarga, dia nama keluarga saja. Jadi semua kena mainkan peranan. 5 kunci untuk bahagia dalam keluarga. Pertama, kunci rumah. Kedua, kunci pejabat. Yang ketiga, kunci kereta. Keempat, kunci syurga. Dan yang kelima, kunci spare. Okey. Yang pertama, kunci rumah. Sistemkan keluarga kita mengikut sistem kekeluargaan Islam. Bangun pagi, kejut suami subuh. Kita solat subuh berjemaah. Abang, bangunlah subuh. Abang, kalau macam itulah cara mengejut, kemungkinan besar dua-dua tak subuh. Suami akan respon, kau ni mengejut ke mengajak? Katakanlah. Mengajak apa? Budak-budak diam, jangan fikir banyak. Budak-budak ramai pula ni, kan? Jadi kejut. Suami saya payahlah Ustaz. Kejut tak nak bangun. Kaedah tu perbetulkan. Abang, bangun. Api. Mana api? Api neraka. Api neraka kau bagi aku suspend betul lah. Dah payah sangat bangunnya. Ambil wuduk. Bila suami ambil wuduk, kadang-kadang suami ni bangun, subuh ni, janganlah main kumuh-kumuh ambil wuduk tu nak jadi imam aja. Kan? Yang ni kan tak segar dengan lemau. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Lepas tu senyap. Bini kat belakang. Dah orang buta, dah orang tua. Lepas tu bini tegur. Waladdallin. Dah habis Fatihah. Dalam dia mengigau tu, dia sambung Fatihah. Teruk betul. Kan? Jadi bangun pagi, gosok gigi, cuci muka, mandi, shampoo, segarkan badan betul-betul. Kemudian kadang-kadang bila nak solat tu pula, anak-anak. Kejutkan anak. Alah kesian bang, anak kita kecil lagi. Tunggulah dia besar sikit. Jangan tunggu. Kejut dia. Biar dia sama sekali berjemaah dengan kita. Daripada kecil kita biasakan dia. Mana tahu? Dalam tempoh tak berapa tahun, kita pergi dulu. Kita meninggalkan dunia. Kita dah masuk dalam kubur. Anak kita selang berapa tahun, dah bertahun-tahun, akhirnya anak kita kahwin. Dia cakap dengan isteri dia, sayang, kita subuh berjemaah nak esok. Kenapa pula? Dulu arwah abang ingatlah daripada kecil dulu, tak pernah tinggal solat subuh berjemaah. Mengalir pahala saham untuk mak ayah dia. Tahu?
Yang petang sok kita karaoke nak. Kenapa? Arwah ni setiap Jumaat tak pernah tinggal karaoke. Nak mampus. Banyak benda lain. Kan? Solat sama-sama. Kan? Dia solat sama-sama. Makan sama-sama. Tidur sama-sama. Jalan sama-sama. Tu 4S sama-sama. Solat sama-sama. Tu tadi semayang. Bila dah semayang, zikir pula. Ilahi lastulil firdaus. Menangis. Allah sedih. Oh, isteri dia kan. Bila doa tu, ya Allah. Dia ikut doa imam. Imam kan, Alhamdulillah. Mazidah. Ya Rabbana. Bagi dia jalawat. Sultanik. Allah SWT kawal jannah. Wa na'udzubillah min sakhatika wan nar. Allah. Karim. Hai bola. Tapi dia tukar dalam bahasa Melayu. Ya Allah, kau berikanlah aku. Ya Allah. Aku dah lama ingin. Ya Allah. Permudahkanlah urusanku untuk. Lagi, Ya Allah. Isteri kat belakang, amin, amin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Makbul. Orang perempuan sebagai makmum ada hak tu. Mana yang tak apa dengar tu. Ina, ya Allah berikanlah. Wah, yang belakang kuat sikit. Sebenarnya orang lelaki ni nak tegur isteri dalam doa pun boleh. Kadang-kadang tegur depan-depan kita tak berani. Bukan kita takut bini, bini menakutkan. Jadi kita boleh tegur dalam doa. Ya Allah. Di isteri belakang ni. Kau bukakanlah hati isteriku, Ya Allah. Isteri kat belakang ni, pahat. Sesungguhnya dia ni seorang yang degil, Ya Allah. Isteri pun nyaut. Dia pun sama. Nyaut kawan tu. Orang perempuan ni kan kira ni melawan. Penceramah lawan. Kan? Solat sama-sama. Tidur sama-sama. Ingat, tidur sama-sama. Ramai orang mati tengah tidur ni. Biar dia mati dalam dakapan kita. Faham orang perempuan? Menurut kajian, antara suami dan isteri, suami mati dulu. Dekat Malaysia ni. Majoriti kes, suami mati dulu. Seorang perempuan baik-baik dengan suami. Ini suami tiba-tiba masuk bilik. Pergi tidur luar. Menyemak je. Dah makin tua, dia makin manja. Orang perempuan. Tidur sama-sama. Faham? Dan bila tidur dekat atas katil ni, ingat, orang perempuan jangan membelakangkan suami. Jangan. Hadap muka suami. Tengok muka dia. Sampai terlelap. Kalau dah terlelap, kita pusing. Tu tak apa. Orang lelaki jangan terus perempuan lelap lah. Dia lelap dia pusing. Dah haka. Bukan macam tu. Faham? Duduk menghadap macam tu. Menghadap suami. Melainkan permintaan khas daripada suami. Kau tolonglah pusing. Aku tak boleh tidur ni muka kau. Badak sajuk bertompok-tompok. Rambut kambang. Macam mana kawan tu nak tidur? Baru nak lelap tu. La ilaha illallah. Aku ingat lembaga manalah depan aku ni. Pusinglah. Itu pusing. Ya. Satu lagi. Bila tidur sama-sama. Kalau lelaki ada hajat, selesaikan. Banyak kes saya tengok. Ada orang mengadu kan. Orang lelaki kalau nak tu macam minta sedekah. Tolong.
Iya, tengok ramai gelak tu betul tu. Orang perempuan pula rasa, suka hati aku lah. Jangan orang perempuan. Betul. Kadang lelaki tu siap buat permohonan tu. Ada dengan segala hormatnya. Saya merujuk kepada perkara tersebut di atas. Saya memohon agar proses program bersamamu pada malam ini dilangsungkan mulai jam 9 atau sebelum pukul 12 malam. Besarlah harapannya sekiranya pihak tuan dapat memberikan kelulusan segera untuk permohonan ini. Jika tidak, kita bimbang akan berlaku masalah di masa-masa akan datang. Jawapan segera pihak puan sangat dihargai. Yang benar, suamimu. Kau tahu dia manage apa di situ? Akan dipertimbangkan. Kau ajarlah, kau ajar. Jawablah, lulus. Macam tu. Iya, kalau kita mengecewakan suami di tempat tidur, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malaikat akan melaknat isteri itu sampai ke pagi. Kalau tak boleh sangat, memanglah tak larat sangat atau ada masalah, cakap baik-baik. Abang, sorry tu abang. Bang, signal dah sampai. Bang, penat sangat. Kalau abang apa-apakan saya malam ni, takut saya meninggal lah. Cakap macam tu. Contohlah, cakap baik-baik. Dia cakap betul ni. Dan kalau boleh, orang perempuan jangan tunggu suami minta. Jangan tunggu. Orang perempuan, abang malam ni jangan balik lambat tau. Faham? Biar bagi signal yang suami faham. Suami pun kalau nak tu, jangan cakap direct. Kalau anak-anak dengar. Sayang, jom kita tut. Jangan. Anak astaghfirullahalazim, anak dengar. Bagi kod rahsia. Bagi kod MOS. Contoh, sayang, apa dia? Bini pun jawab, terut. Okey. Macam tu lah. Tidur sama-sama. Yang ketiga, makan sama-sama. Ini pun masalah ni. Orang dulu-dulu sibuk macam mana pun, makan mesti sama-sama. Tanya orang lama. Betul tak? Sibuk macam mana, malam mesti makan sama-sama. Pinggan suami tu kalau boleh, kalau ikut arwah mufti Negeri Sembilan dulu, Syekh Murtada dulu beritahu, pinggan suami dengan cawan suami mesti beza banding dengan keluarga lain. Saya tu amal tu, saya amal kat rumah tu. Pinggan saya tu, jadi anak tahu, oh ini pinggan abah ni, tak boleh usik. Ini gelas abah ni, jangan usik. Dia dah tahu dah. Nampak? Itu dah kita tanam rasa hormat. Tapi janganlah lain sangat. Besen kau bagi. Kau ingat dia nitik apa dia katakan. Janganlah macam tu, tapi maknanya lain. Makan sama-sama. Bila semua dah siap, kalau suami tolong tak apa, suami tiba nak tolong. Ataupun panggil anak-anak, mesti kita susun pinggan dulu dekat meja makan. Dah susun pinggan, dah letak cawan, letak lauk semua. Dah semua duduk. Dah semua duduk, seorang je. Lalu pergi panggil ayah. Cakap masak, cakap nasi dah siap. Ayah tengok berita. Ya, nasi dah siap dah. Okey. Barulah terasa bapak atau ketua keluarga. Macam wakil rakyat bapak ada datang. Semua dah ada. Semua dah ada. Bapaknya pun duduk. Bila bapaknya duduk, barulah maknya ni pusing dengan pinggan tu. Tap, senduk nasi, panas-panas. Zap, semua dah ada. Sama-sama cakap tu senduk. Sap, lepas tu barulah makan. Along, baca doa Along. Abah huzur ni, bergurau pula bapak. Nampak? Iya, benda ni nilai-nilai ni bergurau dengan mesranya. Along membaca. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana. Jangan bagi anak yang tadika. Anak tadika dia punya doa lain. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana. Bapak pun nak amin. Ya Allah, tak lagi. Ya Allah, berkatilah kami dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Jemput makan, abah jemput makan. Bila aku nak makan ni, bapak ni. Kan? Bagi anak tu baca doa. Bila dah makan, bila dah walhamdulillahirrahmanirrahim, bila makan aja, macam mana? Bila makan aja pula, kadang-kadang ramai tak perasan. Contoh, anak kata, nak ayam tu, kita cubit ayam ni, kita letak dalam pinggan anak kita, dapat pahala sedekah lagi besar daripada kita bagi makan dekat orang lain. Ingat tu. Jangan memberi pada tanggunganmu dulu.
Bagi pada isteri. Isteri pula, abang tolong hulurkan sayur tu. Pap, ambil, letak dalam pinggan. Ataupun suapkan terus, ambil sesudu. Sayang. Abang, anak-anak tengok. Biarlah anak-anak tengok. Sayang kan isteri abang. Buka-buka mulut. Buka. Yelah. Dia pun buka. Bila dia buka, dia suap dia yang anak tu. Huyuh. Anak tak pernah tengok. Kau tak pernah buat, kau kena cuba buat. Nampak tak? Makan sama-sama. Iya. Orang perempuan, saya nak tanya, boleh tak makan dulu sebelum suami makan? Boleh tak? Orang perempuan, boleh ke tak makan dulu sebelum suami makan? Boleh. Kenapa tak tunggu suami? Dah lapar. Kau boleh faham tak kenapa dia orang cepat berat naik dah badan? Lapar, makan dulu. Kalau boleh tunggulah suami makan sama-sama. Lainlah dalam keadaan tak tahulah ustaz, saya dah puas nanggung lapar ustaz. Kenapa? Suami saya kursus seminggu, kau agak-agak lah. Kalau kursus seminggu, biarlah. Dia pergi kursus, janganlah kau tunggu. Makan sama-sama ini dalam keadaan hari normal biasalah. Dan kemudian jalan sama-sama. Kadang-kadang ini pun jadi masalah. Berjalan-jalan. Kadang-kadang jalan tu tak payah jauh pun. Kan? Daripada simpang 4 pergi simpang 5. Kan? Naik motor. Sayang, jom kita dah lama tak naik motosikal sama-sama. Anak dah tidur kan? Kunci pintu. Kalau tak, jom naik. Tereng, ketekak. Dia satu. Bawa kan. Sambil tu dia. Jika engkau minta intan permata, tak mungkin ku mampu. Sambil nyanyi tu. Tap. Tayar bocor. Dah sampai kat Pekan, tayar bocor. Ada mula dia marah, kau lah ni borek benar badan kau ni. Menolak. Turun. Menolaklah kawan tu ikut. Pamula pakai helmet. Tuntang. Sudah ni kawan tu dah buka helmet. Dah tengah malam. Lepas tu dah sampai satu simpang, dah sampai dekat rumah, dah buka tudung dah kombang dah rambut. Ikut suami tolak atas depan ni. Tak. Kedai memang tutup. Jiran sebelah rumah tu nampak tinjau ke tingkap. Tutup tingkap. Besok tu jiran cakap, malam tadi aku nampak kau tolak motor. Betul. Tayar bocor. Kau jaga-jaga. Kenapa? Aku tengok ada lembaga ikut kau malam tadi. Tu bukan lembaga, tu bini aku. Kawan. Kan? Tu dia. Lain kali cek angin dulu. Tu dia. Ya. Yang pertama, sistemkan ikut sistem Islam. Solat. Kan? Mungkin kita buat. Okey, besok hari Isnin. Siapa nak puasa sunat dengan Abah? Siapa yang nampak puasa sunat dengan Abah, kita buka puasa sesama. Yang lain tak boleh. Sebab yang lain tak puasa. Wah, tengoklah. Nampak? Bagi galakkan. Berpuasa. Kan? Sekarang ni orang perempuan dah boleh lah tu puasa. Kan? Puasa ganti. Dah bulan 1, tak lama lagi dah nak puasa balik. Ya Allah, kejapnya masa. Kan? Okey, yang pertama, sistemkan ikut sistem Islam. Pertama. Yang kedua, saya kata kunci pejabat. Apa masuk kunci pejabat? Masuk kunci pejabat. Carilah rezeki yang halal. Nabi pernah sebut, anak-anak Adam, kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tapi Nabi juga sebut, carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Cari rezeki yang halal. Dan Nabi juga sebut, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Itu sebab kalau mak ayah ni, dia mendidik anaknya dengan baik, dia rasa cukup je. Rumah ni tak payahlah mewah sangat, tapi dia cukup. Alhamdulillah. Akhirnya bila anak dah besar, dah berjaya, dididik dengan baik, anak-anak setiap bulan bank in duit, bagi duit belanja, bagi itu, bagi ini. Akhirnya, itulah kekayaan yang sebenar.
Nampak tak? Bukannya duit banyak mesti berjuta-juta, tapi cukup tu mustahak. Boleh nak pergi minum, boleh nak pergi tengok kuliah, pergi join kuliah duha. Mak kita boleh berjalan pergi ke sana kemari. Nampak tak? Contohnya lah, ini adalah antara yang kita kena kejar. Jangan sibuk mengejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Ada orang bila dia kejar kaya ni, masalahnya apa? Sikit rasa tak cukup, banyak rasa tak puas. Umpama meminum selautan air, tetapi tidak pernah hilang dahaganya. Biarlah kita sikit tapi cukup, banyak boleh kongsi. Faham orang perempuan? Sikit cukup, banyak boleh kongsi. Orang perempuan, faham tak? Saya tanya orang perempuan, faham ke tidak? Tak, dia ada beza faham dengan setuju. Saya bertanya dulu, faham ke tak faham? Setuju tak? Tak, itu masalah tu. Makna dia faham lah. Saya maksudkan tu, kongsi yang disebutkan dalam ini, sikit cukup, banyak boleh kongsi. Maksudnya, apa yang kita ada dikongsikan. Mungkin sedekah, bantu orang yang susah daripada kita. Itu maksud dia. Ingat, rules dia yang pertama sekali dalam ceramah semalam ini saya sebut, memberi itu belum memberi lebih banyak daripada kita menerima. InsyaAllah bahagia hidup kita. Bagi, InsyaAllah kita akan bahagia. Belum pernah lagi orang yang bagi banyak, dia tak bahagia. Sebaliknya kadang-kadang, orang yang terima banyak sangat pun kadang-kadang belum tentu dia bahagia. Anak-anak kalau kita bagi, tanpa dia rasa susah, ada masanya kita merosakkan dia. Banyak berlaku di kampung-kampung. Saya beberapa hari lepas, saya ada ceramah dekat satu sekolah. Terkejut saya tengok motosikalnya. Saya ingat motosikal cikgu, motosikal student. Budak form 5 tu bawa macam tu punya berkilat dan mahal motosikal tu. Saya kata, jangan main-main Ustaz. Ni motosikal budak ni. Iya ke? Saya kata. Terkejut saya tengok. Itu sebab berpada-pada. Kita sayangkan anak ni berpada-pada. Diajarkan oleh Saidina Umar, kalau kita nak didik anak ni 3 peringkat. 7 tahun pertama layan anak seperti raja. Apa dia nak kita bagi. Layan anak seperti raja, kata Saidina Umar. Apa nak bagi? Jangan risau. Kedai Iko Mat, kedai RM2 banyak. Apa dia nak bagi? Tetapi selepas 7 tahun, masuk 7 tahun kedua, layan anak seperti hamba. Mula bagi tugas dekat dia. Mula bagi kerja dekat dia. Kalau ayahnya meniaga, ikut ayahnya meniaga. Kalau maknya pergi ke kebun, bawa pergi ke kebun. Kalau dekat rumah, suruh dia bawa kerja-kerja rumah, bantu. Tolong. Dan selepas 14 tahun, layanlah anak seperti sahabat. Masalah kita sekarang, melayan anak seperti raja, sampailah umur dia dah berbelas tahun, akhirnya baru kita nak memperbetulkannya sudah terlambat. Ada sebab diajarnya sedemikian. Ingat tu. Sistem kan kita ni, kalau kita tengok dari segi mencari rezeki ni, kita cakap yang kedua, cari rezeki yang halal, termasuklah didik anak-anak kita ni. Betul. Kan, kadang-kadang anak kita bagi kemewahan, kita bagi segala-galanya, maka jadilah anakku Sazali. Tu anakku Sazali tu, bapa memanjakan Sazali kan. Jadi hati-hati. Walaupun kita mampu, walaupun kita mampu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bila saya sebut tentang kunci kereta, hala tuju pemanduan keluarga kita. Ke mana hala tujunya? Hala tujunya adalah ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, anak kita, pendidikan dia macam mana? Kita nak dia belajar ke tak? Kalau dia nak belajar kat mana? Belajar macam mana? Sistem dia belajar, tuition dia, apa semua kita kena uruskan. Bayangkan pernah satu ketika seorang lelaki membawa anaknya kepada Saidina Umar. Dia pesan pada dia, beritahu Umar, wahai Umar, tolong nasihatkan anak aku ni derhaka. Maka Saidina Umar pun nasihatkan dia, jangan derhaka, boleh masuk neraka, begini, begini. Kemudian budak tu bersuara, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, aku nak tanya engkau.
Adakah dalam keadaan tertentu, bapa juga boleh derhaka kepada anak? Maka jawab Saidina Umar, ada ketiga keadaan. Bapa itu derhaka kepada anak. Apa keadaannya? Yang pertama, kegagalan seorang bapa memberi nama yang baik untuk anak-anak. Bapa itu seorang bapa yang derhaka. Bagi nama yang elok-elok. Kan? Syamsul. Matahari, jangan. Syamsul Amri, ketua segala matahari, jangan. Apa lagi? Letaklah nama Muhammad, nama Nabi. Letaklah nama baik. Bang, kita combine nama kita, okey? Demi kasih sayang kita. Nama abang Yahya, nama saya Mahani, nama anak kita Yamaha. Bayang tu. Itu nama Jepun kalau tak tu. Maznah Daud, Mazda budak tu. Kan? Tak. Budak tu jawab, kalau macam tu bapa aku derhaka kerana dia bagi nama aku ni. Apa kata dia bagi nama dalam bahasa Arab bila diterjemah dalam bahasa Melayu maksudnya kumbang hitam. Aku dah diejek oleh kawan-kawan aku. Derhaka bapaknya tu. Kedua, kegagalan seorang ayah menyediakan ibu yang baik untuk anak-anak. Maksudnya ayahnya nak kahwinlah perempuan yang baik supaya dapat didik anak-anaknya dengan baik. Aku tak tahu pun siapa ibu aku sampai sekarang, kata budak tu. Kalau macam dengan itu, bapa kau derhaka. Dan yang ketiga, kegagalan seorang ayah mendidik anak-anak dengan ilmu Al-Quran. Sebab pada ketika itu silibusnya Al-Quran sahaja. Hari ini masuk sekolah tu pun salah satu tanggungjawab yang wajib mak ayah pastikan anak pergi belajar, menuntut ilmu. Cantik taluk pantainya landai, tambak perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Suruh anak-anak kita belajar. Sebab kata Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak mahu belajar, adik-adik ingat, siapa yang tak nak belajar, dah besar besok bersedia untuk menahan perit ni dipanggil bodoh oleh orang lain. Ingat tu. Ada satu kata-kata pujangga. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kebodohan, bukan. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Saya ulang balik. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, syok sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Ingat tu. Jadi belajar. Jadi selain daripada ilmu Al-Quran, pastikan anak-anak kita mendapat sewajarnya, secukupnya pendidikan di sekolah. At least sekolah dia pergi belajar. Tentang dia nak sambung pengajian tu, kita jangan push sangat. Tengok apa bidang yang dia minat, suruhlah dia sambung. Demi untuk masa depan dia. Itu dia. Kemudian, selepas kata hala tuju ni, nak tengok juga hala tuju apa? Kalau keluarga tu berhibur je, susah lah. Saya bercadang nak membawa keluarga saya menjadi keluarga yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Seawal umur 7 tahun, anak saya dah hantar dia masuk pertandingan bintang kecil. Kan tak kena. Lepas dengan menyanyi pula kau bagi anak kau masuk, apa hal? Nampak tak? Jadi janganlah hala tuju tu. Kereta ni arah ke mana? Tu sebab bila analogi kereta yang saya bagi tadi, kunci kereta, suami bawa, isteri duduk sebelah. Tengok kalau hala tuju tu salah simpang. Abang salah simpang ni. Kita nak ke arah yang diredai Allah. Kenapa ikut jalan ni? Contoh. Sama-sama perbetulkan. Yang keempat, saya sebut kunci syurga. Nak masuk syurga, ada satu tiket saja. Apakah jenis tiket yang kita kena dapatkan? Rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah, tak ada cara lain. Beribadahlah sebanyak-banyaknya. Itu sebab kena ibadah banyak-banyak. Dan bukan hanya ibadah banyak-banyak, ibadah kita mestilah betul dan sempurna. Itu sebab 4 ciri-ciri kesempurnaan ibadah. Yang pertama, mesti dengan ilmu. Satu keluarga kena belajar. Tak tahu belajar dengan guru. Suami yang dah tahu belajar. Itu sebabnya tadi,
Ingat tak kes yang saya sebut tadi, yang pasal suami isteri tadi, yang mana ayahnya suruh anaknya bercerai. Dia ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia pergi ke masjid, dia pergi semayang berjemaah, lepas semayang jemaah memang dia balik. Dia tak pernah dengar kuliah ilmu. Tu sebab dia dengan sewenang-wenangnya merosakkan rumah tangga anak-anak dia. Ni saya cerita ni sebab pengalaman ni saya nampak sendiri. Kan? Ni mudah-mudahan kita jangan jadi macam tu. Mak ayah jadi penasihat saja. Jangan jadi punah sihat. 20% kata. Kan? Jangan. Hati-hati. Begitu juga kalau kita tengok dalam bab ini, dalam bab kesempurnaan ibadah tadi, pertama ilmu. Mesti belajar betul-betul. Jangan main ikut-ikut aja ibadah ni. Yang kedua, mestilah apa? Mesti ikhlas. Yang ketiga, mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Mesti ada perubahan. Ini semayang, nombor ekor laju juga. Semayang, mengumpat laju aja. Kan? Hati-hati. Yang keempatnya, mestilah dimulakan dengan niat. Innama a'malu bin niat. Kan? Setiap satu amal perbuatan itu bermula dengan niat. Saya boleh huraikan tu. Maknanya untuk huraian kesempurnaan ibadah tu dalam satu lagi ceramah. Makna dah 3 ceramah kena panggil ni. Okey? Okey. Itu yang kunci yang keempat. Saya dah bagi tadi kunci rumah, kunci pejabat, kunci kereta, kunci syurga. Dan yang kelima, saya sebutkan sebagai kunci spare. Apa maksud kunci spare? Suami ada kunci, isteri ada kunci, anak pun ada kunci. Kunci spare masing-masing. Maka sila mainkan peranan masing-masing. Suami kena main peranan sebagai ketua keluarga. Isteri kena main peranan sebagai orang yang mewakili suami di dalam rumah tangga. Kalau suami keluar bekerja, isteri take charge. Isteri yang akan kontrol dekat dalam rumah. Pastikan anak tu ikut sistem. Pastikan anak itu patuh pada ayah dia. Apa pesanan ayah dia tu sekali diingatkan. Nampak tak? Tu sebabnya jangan pula kadang-kadang berlaku yang masalah tu kadang-kadang dalam rumah tangga. Bila ayah marah anak, mak backing. Awak jangan nak lebih-lebih lah macam awak tu baik sangat. Kesian budak ni. Jangan. Kalau betul nak berbetulkan apa yang suami marah, tolong jaga air muka suami. Dah sudah sekarang baru beritahu, abang ni marah anak macam ya je. Abang tu pun sama ni. Abang bukan apa nak didik anak. Iyalah. Abang tahu tak anak tu kenapa jadi macam tu? Sebab ikut abang lah. Cuba abang dulu tunjuk teladan yang baik. InsyaAllah anak kita tu boleh ikut. Abang suruh anak semayang. Abang period semayang. Kan dah kena. Nampak tak? Jadi makna kata teladan itu yang mustahaknya. Kan? Itu sebabnya kalau kita tengok seorang ahli falsafah tu dia kata dia nak mengubah satu dunia. Waktu dia kecil, dia kata waktu aku kecil aku ingin mengubah seluruh dunia. Tapi bila aku dewasa baru aku perasan besar betul dunia ni. Biarlah aku ubah negara aku. Akhirnya bila aku tua baru aku sedar yang negara ni pun besar juga. Akhirnya biarlah sebagai langkah terdesak aku, biarlah aku ubah keluarga aku. Akhirnya ketika aku berada di kamar kematian, aku hampir mati, barulah aku sedar. Tidak ada seorang pun ahli keluargaku yang boleh aku ubah. Dan aku sedar buat pertama kalinya, alangkah baiknya kalau aku dapat mengubah diri aku sendiri terlebih dahulu. Kerana dengan mengubah diri aku sendiri, mungkin aku boleh menjadi contoh yang baik, dapat mempengaruhi ahli keluarga menjadi baik. Keluarga yang baik dapat mengubah masyarakat menjadi baik. Masyarakat yang baik dapat mengubah negeri, negara. Dan tak mustahil dapat mengubah seluruh dunia bermula dengan diri sendiri. Itu sebabnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bukan boleh kita ni bertindak sendirian. Hidup kita ni kita tak boleh hidup seorang-seorang. Macam saya pesan tadi, jangan sibuk nak kerja kaya. Kenapa saya tak bagi kerja kaya tuan-tuan? Sebab kaya ini tak pernah selesai. Tak ada dia punya garisan penentu kaya itu berapa baru kaya. Pada setengah orang, 10,000 tu dah cukup kaya.
Ada setengah orang 1,000 tu, alhamdulillah 1,000. Dengan tahap hidup dia duduk dekat kawasan yang semua serba-serbi dah ada. Dia duduk dekat rumah tu, barang-barang kawasan tu pun murah, 1,000 tu dah cukup mewah dah pada dia. Tapi pada orang-orang tertentu, 10 juta pun dia rasa susah lagi. Itu sebabnya, jangan kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana sesungguhnya satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Dalam keluarga, kalau nak jalan laju, jalan seseorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Pegang pimpin keluarga kita, insya-Allah keluarga kita boleh pergi jauh. Tapi kalau kita biarkan berterabur semua laju-laju, tapi huru-hara dalam keluarga pun buat apa? Itu sebab pentingnya penyatuan kasih sayang dalam keluarga, jaga keluarga kita baik-baik. Nak dalam ibarat rumah tangga ni, silaturahim rumah tangga ni semua, kalau boleh orang lelaki pun kena faham menarik rambut di dalam tepung. Tepung apa? Tepung tak berterabur, rambut pun tak putus. Itu sebabnya hati-hati dalam apa juga yang kita nak buat. Orang perempuan ibarat tulang yang bengkok, kata ulama terdahulu. Perempuan ibarat tulang yang bengkok, lelaki ibarat tulang yang lurus. Sampai bila pun lelaki takkan mampu meluruskan kebengkokan perempuan itu. Kau kena ikut abang, kau kena ikut macam ni. Percaya cakap saya, tak semua dia boleh ikut. Tetapi orang lelaki kena mengorbankan dirinya dan menyesuaikan diri dengan kebengkokan wanita itu. Kitalah yang membengkok kerana dia. Tak usahlah kita membangga diri. Kita kena berani, beras kita beli. Tak usahlah. Tak usah. Bukan satu kebanggaan pun untuk membeli beras itu. Tapi sebenarnya itu tanggungjawab kita. Itu sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Ingat, berlumba untuk memberi lebih daripada kita menerima. InsyaAllah kita akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Jadi rasa cukuplah sekadar itu. Saya faham signal-signal tu. Kalau beralih-alih tempat duduk, kejap lurus, kejap melunjuk, kejap tak, kan? Jadi insyaAllah lepas ni nak solat isyak. Jadi apa pun saya ucapkan terima kasih. Kan? Sebab kata orang sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak masjid menjemput, rasa nak junjung. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, terima kasih banyak sedikit makluman di luar sana. Kat mana katnya? Belah mana? Belakang. Di belakang sana ada satu meja ajaib. Atas meja tu ada barang, bukan untuk diambil tapi untuk dibeli. Jangan mencapai je bawa balik tau. Iaitu susu kambing Al-Amr. Susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Faham perempuan? Susu kambing, campur kurma, campur madu diizinkan, maknanya madu lebah lah. Bukan madu yang berdiri tu. Ya. Kemudian dia tak ada bau sebab dia tak pakai kambing simpampat. Tak, dia tak pakai kambing Malaysia. Dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Baik untuk orang yang GERD, gastrik, pedih luati. Baik untuk orang sakit lutut, sakit tumit, pijak sakit tangan kebas-kebas. Dia juga baik untuk orang yang enzima, gatal-gatal kulit, ruam, alergik. Ingat ni minum tau, bukan mandi. Minum. Baik untuk perempuan yang mengandung, baik untuk ibu dia, baik untuk baby dalam perut, untuk elakkan jaundice, demam kuning dan sebagainya. Hari ni dia offer. Siapa beli satu, 45. Siapa beli dua, 90. Macam sama je. Tak adalah beli satu 45, beli dua 80. Tawar duit pun tak apa, nanti boleh transfernya. Jadi itu saja daripada saya. Semua yang baik itu datang dari Allah SWT. Menkurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.